kembali dalam rancangan Assalamualaikum dan tadi kita ada berbincang mengenai dengan Amy Sofia. Dia macam mana cara dia nak switch kan, BI juga lah. BI supaya tenang kan. Okey. Sekarang kita nak beralih pula daripada BI tadi kepada perbincangan mengenai dengan segmen hartanah, iaitu kaedah sewa untuk beli. Itu satu kaedah yang sedang dalam peringkat perbincangan dan juga disadangkan, sebab kalau kita lihat mereka yang disarankan hitam dan juga mereka yang berpendapatan rendah, khususnya mereka yang di bawah 2,000, pendapatan isi rumah bawah 2,500 adalah mengalami kesukaran untuk mendapatkan loan untuk membeli rumah. Jadi ini satu cadangan peluang yang mungkin boleh dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang disebutkan oleh Fazli tadi. Dan untuk berbincang kita tentang isu ini, kita boleh persilakan Dr. Syahril Nizam Mokhtar, seorang perundi hartanah, mempericikan hari ini. Sihat doktor? Sihat, alhamdulillah. Ini semua orang kuat BNI ni. Assalamualaikum. Okey. Baik doktor, apa ni bila bercakap tentang sewa untuk beli, satu kaedah yang secara kalau kita lihat secara imbas memang sangat menarik lah. Dan adakah ianya praktikal dan sesuai untuk dilaksanakan pada peringkat awal, pada pandangan doktor sendirilah? Sebenarnya isu sewa beli ni dah lama ada cadangan, tapi recently kita melihat Tan Sri Norma telah membuat satu cadangan kepada Parlimen. Kami akan buat cadangan yang menyatakan bahawa satu solusi, satu penyelesaian perlu dilakukan bagi golongan berpendapatan rendah ni, yang mana kita tahu bahawa untuk mendapatkan loan untuk membeli sangat-sangat sukar. Jadi dia cadangkan untuk buat konsep sewa beli, yang mana mereka boleh menyewa dalam satu tempoh, adalah syarat-syarat tertentu. Kemudian pada penghujung sewaan tersebut mereka boleh memiliki rumah tersebut. So pada saya cadangan ni sangat-sangat bijak lah, sangat bijak untuk mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang, especially bagi golongan yang berpendapatan rendah, dan juga kalau boleh di-extendkan kepada golongan yang mempunyai pendapatan sederhana ni, 2,500 ke bawah atau 2,500 ke 5,000. Mungkin ada yang masih keliru lah pelaksanaan ni, macam mana proses ni, macam mana in order to get the house, proses dia. Kita tahu kelayakan dia ialah 2,500 pendapatan isi rumah. Buat masa ni kita lihat normal proses yang berlaku di luar sana, kebanyakan rumah yang kita beli melalui pinjaman. Jadi pinjaman ni biasalah kita buat loan, kita perlukan melihat status kewangan kita, kemudian baru lulus. Jadi of course bagi sesiapa yang punya masalah, satu jumlah komitmen yang tinggi, ataupun pernah blacklisted sebelum ni, ataupun peniaga-peniaga kecil yang ada masalah, yang tidak mempunyai urusan kewangan yang teratur. Jadi ini mungkin menimbulkan masalah pada mereka. Jadi dengan konsep sewa beli ni, saya rasa dengan idea yang diberikan oleh Tan Sri Norma ni, mungkin golongan-golongan ini, saya rasa golongan ini sungguh bertuah lah. Dia dapat peluang sekali lagi untuk membeli rumah dalam konsep sewa beli ni. Jadi konsep sewa beli ni di Malaysia saya rasa tak ada. Yang ada cuma kita tahu contoh di BKL dia ada buat konsep sewaan. Sewaan dan kemudian beli. Tapi cuma lately ni kita dapat langkah-langkah untuk pergi kepada konsep begini sangat diperlukan. Sebab masalah perumahan ini sangat-sangat satu masalah yang kritikal ketika ini. Masalah sambutan tu adalah terhadap, mesti ada sambutan cukup besar, especially bagi golongan yang 2,500 ke bawah ni, dan especially pada mereka yang duduk di bandar ni, dengan tekanan sewaan yang tinggi, tekanan kadar rumah keluarga yang besar, sangat-sangat baguslah ini. Maksudnya mereka dari sudut bayaran sewa, mereka mampu membayar sewa. Jadi kalau kita mudahkan lagi, kalau satu peringkat terus membeli dengan bayaran sewa tersebut, jadi satu proses memudahkan lah kan. Kita kata begini, bagi mereka yang ada yang tiada punya rumah lah, rumah pertama ni, bukan mereka tak boleh membayar. Kita lihat ada kalanya mereka menyewa sampai ke satu tahap yang lebih daripada bayaran bulanan yang dibayar oleh owner. Jadi kalau kata kita beri peluang, kerajaan memberi peluang kepada mereka ni untuk melaksanakan sistem sewaan beli ni dengan of course ada langkah-langkah yang perlu ditentukan supaya tidak ada manipulation berlaku lah. Jadi dengan keadaan ini, setidak-tidaknya mereka mempunyai sebuah rumah.
Jadi daripada dia membayar sewaan 400-500, mungkin dengan ada langkah-langkah sewa pembeli rumah ini yang pada kadar 42,000 kalau kata rumah low cost ni, mungkin mereka bayar lebih rendah daripada 400-500 sewaan pasaran tersebut. Apa beza macam PPR di BKL dengan PPR di Selangor tu sendiri? Mungkin dari segi jenis rumah dia, harga pula macam mana yang akan ditawarkan menerusi skim macam ni? Setakat ni saya lihat ini masih lagi di peringkat cadangan. Cadangan daripada Kementerian KPKT lah. Masih di peringkat cadangan. Cuma sekarang ni kita ada guideline. Bagi rumah yang low cost, ketika ini dijual pada harga 42,000. Tanggungjawab untuk membina ni ada diberi sebahagian kota yang diperlu developer bina rumah tersebut jika pembangunan yang lebih pada 5 ekar. Jadi developer ni ada tanggungjawab untuk membina. Tapi dijual pada harga 42,000 oleh developer dan dikawasi oleh DBKL ataupun Lembaga Perumahan Harta Tanah Selangor lah. Tetapi ada juga harga-harga rumah, contohnya yang di luar kawasan, contoh di Hulu Selangor, mereka jual pada harga 35,000. So range harga tu pada kadar 35 ke 42,000. Lebih kurang gitulah. Baik Doktor, maksud kalau kita lihat dari segi nilai hartanah, semakin lama dia akan semakin meningkat kan. Jadi maksudnya kalau kita lihat daripada konsep yang kita nak laksanakan, anda kata kalau lambat dilaksanakan, jadi pasti akan harga PPR tu, maksudnya perumahan tu akan naik pada masa akan datang. Tinggilah. Dulu harga rumah low cost kita tengok 25,000. Saya permulaan dulu mungkin 7,000, 8,000. Permulaan long time ago lah. Pada zaman saya belajar dulu 25,000. Kemudian naik kepada sehingga sekarang pada 42,000. Jadi saya setuju dengan kenyataan Tuan Fazli tadi, memang harga rumah dia akan naik. Sebab kalau kita bukan sekadar daripada demand dan supply yang ada, tapi juga dari segi kos pembinaan dan juga lain-lain faktor lah. Jadi kalau katakan dilaksanakan sekarang, for sure lah dia mendatangkan banyak faedah lah, banyak faedah kepada pembeli. Sebab pertama kita beli pada harga sekarang, which is harganya mungkin murah, masih lagi mampu milik daripada kita compare pada harga akan datang lah. Jadi maksudnya perkara ni, hal ini akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri untuk pertimbangan. Jadi jangkaannya adakah Jemaah Menteri akan setuju ataupun perlu masa untuk saya rasa pada ini pendapat peribadi lah. Hendak atau tidak, ini satu isu nasional. Isu rumah ni satu isu nasional, isu kediaman. Jadi setiap orang sepatutnya lah diberi peluang untuk memiliki at least sebuah rumah. Jadi kerajaan sememangnya perlu mengambil langkah ini sebagai satu langkah yang serius, dan sepatutnya dia perlu diluluskan dengan segera. Dan bukan sekadar diluluskan, dan perlu diimplementasikan, dilaksanakan dengan segera. Itu sepatutnya perlu dilakukan sekarang, supaya at least kita boleh membantu atau mengekang kenaikan harga yang tinggi ini, ada peruntukan sebagai peruntukan untuk pembeli rumah ni kepada golongan yang sasaran tersebut. Selain kalau maksudnya sekarang kalau kita lihat ini salah satu alternatif lah untuk kita membantu mereka yang berpendapatan 2,500 tadi ke bawah untuk mendapatkan rumah. Dan tadi doktor juga disebut satu cadangan bahawa untuk dibawa juga kepada mereka yang pendapatan di bawah 5,000. Mungkin boleh huraikan sedikit, adakah dia masih relevan pada tahap pendapatan seperti itu? Sekarang kita ada kerajaan dan juga ada melaksanakan rumah mampu milik. Kita lihat golongan sasaran adalah pada golongan, saya rasa 5,000 ke bawah golongan sasaran. Tetapi isu dia sekarang ni jumlah rumah yang disediakan masih lagi tidak mencukupi. Dan of course golongan ini pun mungkin menjadi masalah yang sama seperti golongan berpendapatan rendah. Kita tahu kalau kita ada 2,500 kita duduk di luar bandar, okey. Ni 5,000 kita duduk di bandar ni sama juga, saya rasa 2,500 di luar bandar. Jadi itu solution saya kata perlu dipanjangkan lah, supaya golongan yang berpendapatan sederhana ataupun kita panggil golongan yang punya tekanan hidup di Kuala Lumpur ni, yang 5,000 ke bawah ni perlu juga diberi perhatian. Supaya dia boleh bersama-sama menikmati pemilikan rumah tersebut. Sebenarnya pernah timbul isu bahawa pemilik rumah PPR ni menyewakan pula kepada pihak lain dengan untuk mendapatkan integriti. Jadi adakah pertimbangan juga diambil dalam bahasan ni, adakah untuk memastikan penyewa ni yang akan memiliki rumah tu sendiri tidak akan menyewakan kepada dia kata pemilik ni, kalau kita dipikirkan tak ada pemilik lah, sebab mereka ni menyewa.
Tapi dia sublet lah. Sublet lah. Itu yang sepatutnya diutamakan juga tu. Pertama, perlu ada satu pemantauan ataupun penguasaan bahawa sesiapa yang cuba menyewa rumah yang diberikan ke atas skim ni perlulah diambil tindakan. Ya. Tapi saya rasa syarat itu ada diletakkan sebagai salah satu syarat untuk memiliki rumah. Memang ada. Memang ini tujuan dia adalah untuk membantu golongan rendah untuk mendapat rumah. Tapi kalau kata disalahgunakan, jadi diambil kesempatan dia tak bagus begitu. Okey, dan Brata, mungkin dari segi langkah yang diperhatikan oleh kerajaan, maksudnya itu adalah salah satu caranya adalah dengan mencadangkan cadangan sebegitu. Kalau di pihak swasta pula, mungkin langkah-langkah yang boleh kita ambil bagi membantu mereka yang berpendapatan untuk memiliki rumah, mungkin ada cadangan-cadangan daripada doktor sendiri secara pribadi. Setakat ini kita lihat pihak swasta dia memilih rumah dia berdasarkan kuota yang diberikan oleh pihak berkuasa tempat tanah. Jadi sebahagian daripada kalau kata pembangunan yang lebih daripada mereka diwajibkan untuk memilih rumah low cost ni. Dan bagi sekiranya mereka ingin excusekan pembinaan ini, mereka perlu dapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa lah. Tapi so far saya rasa langkah-langkah mereka still lagi masih meneruskan pembinaan rumah tersebut. Kalau kata lain sebenarnya keuntungan yang didapati itu tidaklah banyak, mungkin minimal kan. Jadi kita galakkanlah mungkin pihak swasta boleh melebihkan lagi pembinaan rumah-rumah lokal ni bersama dengan dia punya pembangunan yang sedia ada atau pembangunan yang akan dibuat pada masa akan datang. Maksudnya tidak hanya terfokus kepada yang mahal-mahal lah, yang medium cost. Kalau boleh medium cost dan juga yang low cost ni perlu diberi keutamaan jugalah. Sebagai CSR kepada betul. CSR. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian. Dan insya-Allah kita doakan juga agar cadangan-cadangan ini dapat dilaksanakan, diimplementasikan sesegera mungkin, sebab semakin lambat kita laksanakan, semakin naik harga rumah dan juga semakin sukar untuk mereka yang berpendapatan rendah untuk memiliki rumah. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih. Perkongsian. Insya-Allah kita jumpa di tempat lain nanti. InsyaAllah. Perkara macam ni lah akan memberikan manfaat jugalah, sebab sekarang ni dalam senario macam Dr. J kata tadi kan, susah untuk kita dapat grab satu rumah kan. Saya pun beli rumah dulu pun beli awal kan, untung beli awal. Itu dia. Sebab ada orang muda bila dapat gaji pertama cari kereta dulu. Ya betul. Dia bagus ni. Suami yang baik. Bukan diri sendiri yang beli. Okey, baik, kita nak berehat seketika mendengarkan isu nasional, isu pemilikan rumah. Kita akan selepas ini kita akan berbincang pula mengenai dengan sayangi anak-anak istimewa khususnya yang mengalami cerebral palsy. Selepas ini. Nantikan.